Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung lagi video kita pada hari ini. Okey, subtopik 4.1 kamu dah tengok secara umum lah. Xylem ni apa dia punya kawan dia, iaitu trakit. Phloem ni apa kawan dia, iaitu sel rakan lah. Jadi dalam 4.2 ni kita akan tengok xylem dulu lah, ataupun pengangkutan air dan juga garam mineral. 4.3 barulah kita akan tengok translokasi ataupun phloem lah. Okey. So 4.2 pengangkutan air dan garam mineral. Okey. Ni semua tahulah air penting dan sebagainya untuk pertumbuhan pokok. Okey. Kenapa? Kerana air lah yang membantu menggerakkan garam dalam pokok lah, daripada tanah ke daun. Okey. Ni pun kita dah terangkan dalam subtopik 4.1, iaitu dia memberi kesegahan. So memberi sokongan mekanikal lah. Okey. So ada 3 benda yang membantu air daripada tanah pergi ke daun tu melawan graviti, iaitu tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan juga tekanan akar. So kita akan tengok ketiga-tiga benda tu lah. Okay, bagaimana air daripada akar ni, di mana keupayaan air dia tinggi ataupun kuantiti air banyak, dia bergerak ke tempat yang keupayaan rendah lah. Okay, so dia ada 3 benda yang menggerakkan air tersebut, iaitu tekanan akar, bermula dengan tekanan akar, kemudian gabungan tarikan transpirasi dan juga tindakan kapilari lah. Okay. So kita akan tengok satu-satu. Okay, tekanan akar. Okay, tekanan akar. Apa yang berlaku bila kita siram air dekat bahagian tanah keliling pokok ni. Okay. Air akan masuk melalui sel rambut akar lah. Dia akan masuk ke dalam korteks, endodermis, pericycle dan akhirnya akan berakhir dekat xylem. So ada 5 proses yang berlaku daripada tanah, air daripada tanah masuk sampai kepada xylem lah. Okay, so ni pergerakannya. So apa yang berlaku? Okay, keupayaan air ataupun bilangan ataupun kuantiti air dalam sel rambut akar tu, dia lebih rendah. Lebih rendah berbanding apa? Berbanding dalam tanah. Bila kita siram tu, air dekat tanah tu lagi banyak daripada dalam sel akar tu lah. Okay, kerana apa yang berlaku? Disebabkan dalam sel rambut akar tu dipenuhi dengan ion mineral. Yang mana ion ni dipam ke dalam vakuum lah. Menyebabkan keupayaan air dalam sel akar tu lebih rendah berbanding keupayaan air dalam tanah. Okay. So kita dah belajar di dalam tingkatan 4, air akan bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi kepada kawasan yang berkepekatan rendah. Okay, so air dari tanah ni akan meresap masuklah ke dalam sel rambut akar. Dan masuk ke sel epidermis secara apa? Bila air dia mestilah secara osmosis. Ni wajib ada yang dia boldkan ni. Okay. So bila air dah masuk dalam sel rambut akar, so keupayaan air dalam sel rambut akar ni lagi tinggi daripada sel sebelah dia tu, iaitu sel korteks. So dia pun akan meresap masuk ke dalam sel korteks secara osmosis juga. Dan benda ni berulang berlaku daripada korteks, dia akan merentas kepada endodermis, dan terusnya kepada pericycle lah. So ni struktur-struktur yang kita dah belajar dalam bab 2 tingkatan 4 ni. Cortex, endodermis dan juga pericycle. Okay. Dan akhirnya tekanan akar inilah yang kita sebut sebagai tekanan akar ni, keupayaan air ni, dia akan menolak air ni masuk ke dalam salur xylem akar. Dan mana salur xylem ni dia akan bersambung teruslah kepada salur xylem batang dan juga daun lah. So dia bermula dengan air dari tanah tu meresap masuk sampai ke xylem. Okey, dengan cara apa? Dengan keupayaan air lah, perbezaan keupayaan air. So air bergerak daripada keupayaan tinggi kepada keupayaan air yang rendah lah. Okey, so ada 5 step. So ini gambar rajah dia. 1, 2, 3, 4, 5 lah. So kat sini banyak keupayaan air tinggi, keupayaan air rendah. So dia akan bergerak sampai xylem lah. Sel akar lambut masuk pada korteks, epidermis, korteks, endodermis yang merah ni, pericycle, kemudian masuk kepada xylem. Okay. So bila dah masuk dalam xylem, akan ada pergerakan air di dalam salur xylem tersebut. Okay, pergerakan tu dibantu oleh pergerakan molekul ataupun tarikan transpirasi dan juga tarikan kapilari.
Okey, ni kamu dah belajar dalam tingkatan 2. Masih ingat lagi lekitan-lekatan? Okay, daya lekitan dan juga daya lekatanlah yang menghasilkan daya tarikan dalam salur xylem tu, menjadikan air tu macam boleh bergerak secara berterusanlah ke arah daun. Okey. So daya lekatan wujud di antara apa? Di antara molekul air dan juga dinding xylem. Okey. So daya lekitan antara dua molekul air lah. Lekatan, lekitan. So dua daya ini menghasilkan tindakan apa? Tindakan kapilari lah. Okey, dua daya ini menghasilkan tindakan kapilari di dalam salur xylem untuk menarik air daripada bahagian akar ke bahagian daun. Okey, daya lekatan molekul air dengan dinding xylem, daya lekitan di antara molekul air. So air ni dia macam bergerak dalam satu rantaian air yang tidak putus lah, disebabkan kehadiran dua daya ni. Okey. Okey, so bila ada daya ni, dia mesti ada satu daya yang menarik air ni ke atas, dan daya yang terlibat adalah proses transpirasi. Di mana proses transpirasi ini air meresap keluar dalam bentuk wap air. Air dalam pokok ni meresap keluar dalam bentuk wap air. Okey, melalui liang stoma lah. Okey. So ni pun kamu dah belajar semasa tingkatan 3 tak silap cikgu kan. Yang mana sel mesofibers span ni akan kehilangan air, so menyebabkan sekelilingnya keupayaan air rendah, dan dia akan sentiasa menarik air daripada akar lah. So menyebabkan air daripada akar tu tertarik sampai ke daun. Okey. So pergerakan inilah yang menghasilkan daya tarikan transpirasi, yang mana transpirasi inilah yang akan menarik molekul air dari salur xylem tadi tu untuk bergerak keluar daun. So dia macam ni, kalau kamu boleh bayangkan, air dekat daun tu akan ada liang stoma, pintu yang sentiasa terbuka kalau waktu siang lah. Okay. So air akan selalu hilang daripada liang stoma tersebut. So menyebabkan keupayaan air di bahagian daun akan sentiasa rendah lah berbanding dekat salur xylem. So dia akan menarik air tu pergi ke arahnya lah. Air tu akan bergerak ke arah daun tersebut. So bila air dalam salur xylem bergerak, dia menjadikan salur xylem ni akan keupayaan air dia sentiasa rendah daripada keupayaan air dalam tanah. So menyebabkan tekanan akar tu boleh menolak air daripada tanah masuk ke dalam salur xylem. So ni akan menyebabkan air daripada dalam tanah lebih cepat meresaplah pada waktu siang lah kebiasaannya, sebab liang stoma terbuka pada waktu siang. Okay. So ni yang berlaku. Bila air keluar daripada liang stoma, dia menyebabkan kawasan ni akan keupayaan air dia rendah. So menyebabkan air daripada bawah ni akan naik dan ditarik ke atas lah. Okay, itu yang berlaku. Okay, gutasi. Gutasi pun kamu pernah dengar dalam tingkatan 3 kalau masih ingat lagi lah. Okay. Gutasi ni dia adalah rembesan air. Bila pokok ni dah banyak sangat air, dia biasa berlaku pada waktu malam lah, sebab liang stoma tak ada kan. Sebab dia pun tidak melibatkan liang stoma lah. Dia melibatkan struktur hydatod, kalau kamu masih ingat hydatod. Okay. Biasanya dia ada pada hujung-hujung daun. So pada waktu malam, contohnya liang stoma tak terbuka, tapi hujan lebat. So akar dah menyerap banyak sangat air. So dia nak buang ke mana air berlebihan ni? Dia akan buang dalam bentuk gutasi, dalam bentuk titisan air. Kalau transpirasi, air hilang dalam bentuk wap air. Tapi gutasi, air hilang dalam bentuk titisan air. So ada bezanya. Kalau transpirasi daripada liang stoma, kalau gutasi daripada hydatod. Okey. Okey, dia berlaku bila tekanan akar ni tinggi, banyak sangat air. Air hujan ke apa, banyak sangat air dan transpirasi tak ada. So dia tumbuhan terpaksa buang air juga. So dia akan buang dalam bentuk gutasi ni lah. Okay. So biasa dia berlaku pada waktu malam dan awal pagi bila kelembapan dia tinggi dan suhu dia rendah. So gutasi ni bukan embun. Embun adalah wap-wap air yang ada dekat udara. Ni memang air yang keluar daripada tumbuhan. Okay, dia keluar daripada hydatod. Okay. So apa yang menyebabkan air ni keluar? Tekanan air lah. Sebab tu dia taklah sebanyak transpirasi, tapi dia akan keluar lah. Okay. Tekanan akar yang terlampau tinggi akan menolak air keluar.
Okey. So ni adalah persamaan di antara gutasi dan juga transpirasi. Dua-duanya berlaku pada bahagian daun, dua-duanya melibatkan kehilangan air lah. Tetapi perbezaannya gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi, transpirasi biasa waktu siang sebab melibatkan stoma lah. Okey. Biasanya gutasi dalam tumbuhan herba, transpirasi dalam semua tumbuhan. Okey, gutasi air dia terbebas dalam titisan air, dalam cecair lah. Manakala transpirasi dalam wap air. Okey. Air terbebas melalui struktur khas, Heidelberg kamu dah belajar tingkatan 3. Kalau transpirasi terbebas melalui stoma. Okay, gutasi berlaku daripada tekanan akar yang tinggi ataupun jumlah air terlampau banyak dekat bahagian akar. Manakala transpirasi dikawal oleh stoma lah. Okey, so gutasi membebaskan air yang ada mineral sekali. Tapi transpirasi hanyalah air sahaja, air yang tulen lah tanpa garam mineral. Okey, apa yang berlaku jika tumbuhan tidak menjalankan gutasi? So bila tak ada gutasi, kita boleh bayangkan air dah terlampau banyak dalam pokok. Okey, so dia sudah tidak berlaku pergerakan air lah. So proses penyerapan tu akan terganggu dan menyebabkan tak akan berlaku pergerakan air lah. Okey. Satu lagi, tanpa gutasi, bahan kumuh tumbuhan, respirasi dan sebagainya, dia tidak boleh lepaskan daripada tumbuhan tu. Sebab tidak berlakunya pergerakan air lah. So dia akan accumulate di dalam ataupun berkumpul di dalam pokok. Okey. Dan disebabkan air yang banyak juga jika tak ada gutasi, so tekanan akar yang terlampau tinggi ni dia boleh memecahkan urat daun. Apa yang terjadi bila urat daun tu terpecah, dia akan terdedah kepada jangkitan patogen yang boleh bawa penyakit dan akhirnya daun tersebut akan mati dan gugur lah. So yang berlaku jika tidak berlakunya gutasi. Jika tidak berlaku transpirasi, apa yang berlaku adalah suhu dalam tumbuhan tu akan tinggi menyebabkan enzim yang ada di dalam tumbuhan tersebut akan ternyah asli. So akhirnya mengganggu proses biokimia seperti fotosintesis dan juga respirasi. So dalam arti kata lain, pokok boleh matilah sebab suhu terlampau tinggi. Okey. Tanpa transpirasi juga, kalau kita belajar tadi, ion daripada akar tu tak boleh diangkut ke batang dan juga ke daun. Kerana tak ada tarikan transpirasi yang menarik air tersebut. So tumbuhan tidak akan dapat mineral yang cukup lah, nutrien yang cukup. Okay. So tanpa transpirasi, salur xylem mungkin takkan terisi dan menyebabkan tumbuhan layu, tidak segah lah. Dan dalam jangka masa lama, tumbuhan ni boleh matilah tanpa transpirasi. Okay. So tu yang berlaku. So kita siap 4.2. Dalam 4.3 nanti cikgu akan ceritakan tentang phloem pula. Tadi kamu belajar tentang xylem, sekarang nanti kamu akan belajar tentang phloem. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.